Ya, Muhammad, pada peringkat ini saya rasa kita terpaksa berbahas 7-8 menit seorang. Yang Muhammad Pucong. Terima kasih, Tuan Speaker. Yep. Boleh kurang 7 menit pun tak apa yang. Tuan Speaker, saya Ya. merujukan kepada beberapa perkara yang khusus. Pertamanya bermula dengan 030000 berhubungan dengan penjara, di mana ada juga dinyatakan wang yang dibelanjakan untuk pemulihan dan rawatan. Di sini, Tuan Speaker, saya ingin tanya kepada Kementerian, sama ada peruntukan khusus diberikan kepada penjara untuk orang-orang OKU di penjara. Ini adalah kerana, Tuan Speaker, saya menerima salinan ataupun aduan daripada seorang yang ada di penjara penuh, di mana dinyatakan bahawa memang OKU di situ tidak menerima sebarang bantuan. Khususnya kes Muhammad Hasnan bin Muhammad Su, di mana beliau kudung satu kaki, Tuan Speaker, tapi tidak diberikan crutches langsung. So what happens is they have to hop around inside penjara. Dan ini adalah satu perkara yang tidak berperi kemanusiaan. Saya rasa ini tidak boleh kami terima. Saya nak tahu daripada Menteri apakah tindakan yang akan diambil dan adakah peruntukan khusus dibuat untuk mereka yang menjadi OKU di dalam penjara. Itu isu yang pertama. Dan isu yang kedua, Tuan Speaker, berkenaan dengan Tuan Speaker, dengan PDRM, iaitu butiran 020000, khususnya berkenaan dengan penyiasatan jenayah dan risikan keselamatan. Tuan Speaker, saya telah sering kali bangkit di Dewan Yang Mulia ini dan tanya soalan berkenaan dengan isu orang yang meninggal dunia semasa dalam tahanan polis. Dan kami faham bahawa pihak polis kena ambil tindakan dan khususnya siasatan untuk menyiasat sebarang perkara yang dilaporkan kepada mereka. Tetapi apakah yang berlaku, Tuan Speaker, sehingga sekarang adalah kita lihat bahawa memang ada banyak kes di mana orang yang ditahan untuk siasatan meninggal dunia semasa siasatan. Semalam, Tuan Speaker, saya ada bangkitkan kes berkenaan dengan seorang yang meninggal dunia di Balai Polis Sungai Rengit di Pengerang, Johor. Bernama Syed Muhammad Azlan. Umur dia 25 tahun. Beliau ditahan dan selepas ditahan, beliau selepas 2 jam meninggal dunia di hospital. Memang semalam apabila ditanya, memang kita ada satu sidang akhbar, ayah kepada arwah datang dan beliau tanya apa yang berlaku. Kerana walaupun beliau meninggal dunia pada 4 hari bulan November, 3 hari bulan November, langsung tidak diberitahu kepada keluarga beliau apa yang berlaku. Ini adalah masalahnya, Tuan Speaker, dalam negara ini. Kadang-kadang kita lihat bagaimana berlakunya masalah di balai polis. Tapi langsung tidak ada sebarang usaha yang dibuat oleh balai tersebut atau ketua balai tersebut untuk memaklumkan kepada keluarga apa yang berlaku. Sehingga perkara ini perlu dihebohkan dalam media. Kenapa satu keluarga perlu melalui keadaan penderitaan sedemikian? Kenapa kita tidak ada satu SOP, Standard Operating Procedure, di mana kalaulah seorang berlakunya sesuatu kepada dia semasa tahanan, terus dimaklumkan kepada keluarga? Ini persoalan dia. Kenapa tunggu pihak polis lebih kurang 20 hari? Baru saja selepas dibongkar dalam media, bertungkus lumus untuk memberi jawapan. Apa jawapan itu, Datuk Seri Speaker? Jawapan itu, kita lihat, dia kata, semasa ditahan, orang ini cuba melarikan diri. Oleh itu, kekerasan digunakan. Kekerasan digunakan, maknanya pihak polis setuju bahawa mereka yang mengenakan kekerasan terhadap si mati. Itu satu. Tapi kita lihat kepada cause of death, Datuk Seri Speaker. Apakah cause of death? Blunt trauma to the chest. So macam mana seorang yang resist arrest boleh dapat blunt trauma to the chest sehingga meninggal dunia? Ini perkara yang kita kena ambil serius. Saya telefon pada sesi belanjawan awal, tanya, adakah CCTV
diletakkan dalam balai polis. Saya rasa Tuan Timbalan Menteri yang ada boleh ingat lagi. Kita bersama dalam perkara ini. Adakah CCTV diletakkan dalam balai itu? Itu satu. Nombor dua, saya difahamkan bahawa semasa dia ditahan di situ, ayah beliau dibawa kepada bilik yang bersebelahan. He was next to him dan minta untuk jumpa anak dia. Sekiranya benar, Datuk Seri Speaker, bahawa beliau dikenakan kecederaan semasa tahanan, pihak polis sudah tahu keadaan dia. Kenapa apabila ayah beliau berada di bilik bersebelahan minta izin untuk jumpa anak dia, kenapa tidak dibenarkan? So saya nak tanya, dalam bajet yang kita ada di sini, adakah kita akan menghulurkan wang untuk kita pastikan bahawa semua balai polis ada CCTV? Adakah kita juga akan pastikan bahawa kita ada SOP untuk pastikan bahawa keadaan-keadaan ini tidak berlaku? Tuan Speaker, saya tidak ada masa. Kalau tidak, saya akan cakap berkenaan kes Yeo Beng Hock, Sarbani dan sebagainya. And I've said it many times. I don't want to go into it again. Boleh. Indra Mahkota bangun. Sorry. Boleh tanya sikit, Yang Berhormat? Ya, sila. Terima kasih. Yang Berhormat Puchong, saya pun mengikuti perkembangan ini. Tak pernah lagi dalam sejarah negara Malaysia ni orang yang mati di dalam tahanan polis. Yang sepatutnya apabila dia tangkap seseorang, dia bertanggungjawab melindungi orang itu dengan keselamatan yang terbaik. Tetapi hari ini kita lihat dah terlalu banyak. Mungkin Yang Berhormat setuju dengan saya, kita dapatkan satu senarai. Dan yang keduanya, apabila kerajaan melantik satu Suruhanjaya Royal Commission of Inquiry, dia cari orang-orang yang betul-betul ada pengalaman, yang berintegriti, menyiasat dan membantu polis. Nak dicadangkan supaya tubuh IPCMC, kerajaan tak setuju. Kemudian cadang pula nak tubuhkan polis PIC pun belum buat apa-apa. Saya minta maaf Tuan Menteri, saya nak tanya Puchong, bagi saya tak ada keyakinan langsung dah dengan IGP yang ada pada hari ini. Apa pandangan Yang Berhormat? Benar, Datuk Seri Speaker, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh sahabat saya tadi daripada Indra Mahkota. Sebenarnya, Tuan Speaker, dalam kes ini, dalam negara ini, I think this is probably the only country in the world dengan izin, di mana kita ada satu penghakiman Mahkamah Tinggi terhadap ketua polis negara, di mana yang ada pencarian, Tuan Speaker, dibuat terhadap beliau dalam kes Kugan. Tapi beliau masih menjadi ketua polis negara. That's a separate issue. Kerana sekarang isu yang berbangkit adalah kementerian. Dan di sini saya pohon sekiranya mendapat satu balasan. Kalau kita lihat Timbalan Menteri, Section 328 dalam Kanun Acara Jenayah, saya tak pasti sama ada dalam lingkungan kementerian ini, tapi kemungkinan boleh dapat satu pandangan. Kita lihat bahawa magistrate ada kuasa untuk mengadakan satu siasatan. I think, Mr. Minister, it says the magistrate has the power to conduct an inquiry. Dalam semua kes di mana ada kematian dalam lokap. Saya nak tanya, adakah pihak kerajaan, kementerian ingin memastikan bahawa peruntukan ini digunakan? Selama ini, berapakah kes telah pun ada kematian dalam lokap? Dalam kes-kes itu, adakah kes-kes di mana magistrate himself yang membawa satu siasatan? Ya, sekiranya ada, saya nak tahu bilangan dia, dan sekiranya tidak, saya nak tahu apakah pendirian kerajaan berkenaan dengan perkara boleh ini. golong, Yang Berhormat. Boleh, terima kasih. Saya alih kepada isu yang terakhir. Dan ini isu yang berbangkit hari ini. Tuan Speaker, hari ini, di surat khabar New Straits Times, front page, saya baca kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Cameron Highlands. Apakah Cameron Highlands cakap? Cameron Highlands kata, I know who the masterminds are, dengan izin, behind the landslides and the floods in Cameron Highlands. But I cannot say anything. I don't want to say anything. Kenapa ini Cameron Highlands takut? Apakah dia takut? Dia menteri. Dan juga ahli parlimen Cameron Highlands. Mana ini orang? Saya nak tahu kerajaan, kementerian. Sudah berapa lama kementerian tahu, Datuk Speaker? Sudah berapa lama mereka tahu siapa sebenarnya mastermind ini? Kenapa sampai sekarang tidak ada tindakan diambil? Who are they protecting? Itu yang kita nak tahu. Adakah satu cover up di sini? Sehingga menyebabkan nyawa-nyawa orang tergadai. 90 lebih keluarga yang terpaksa
disingkirkan daripada rumah mereka. Dan Cameron Highlands boleh cakap, first page, I know who they are, but who? I'm not going to say the name. Scared. Takut. Ini Presiden MIC kah? Saya minta dia resign. Step down as menteri. Jangan bawa satu. Don't embarrass and disgrace the government. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau sebagai seorang ahli parlimen dan menteri lagi, presiden lagi, kalau tak berani nak cakap untuk rakyat, Datuk Speaker, saya rasa lagi baik dia letak jawatan. Dan hari ini saya minta jasa baik daripada kementerian. Bagi tahu kepada kita, sudah berapa lama tahu berkenaan dengan perkara ini? Kenapa tidak ada ambil tindakan? Dan akankah tindakan diambil? Saya cabar kementerian untuk namakan mereka dalam Dewan Yang Mulia ini dan ambil tindakan terhadap mereka dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Ramai. Ya,